Tun M jarakkan diri kes pengampunan penuh Anwar. MT UMNO beri amaran pada Azmin. PKR amalkan langkah kuku besi. Pejuang mungkin sertai Muafakat Nasional. Dr. Mahathir Mohamad menjarakkan dirinya dengan peranan Peguam Hanif Khatri Abdullah dalam tindakan undang-undang untuk mengenepikan pengampunan diraja yang diberikan kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim pada 2018. Dalam kenyataan media, pejabat Dr. Mahathir berkata Hanif mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam pelbagai kes sejak 2015, tetapi dia bukanlah peguam pribadinya. Kes-kes lain yang tiada kaitan dengan Mahathir yang dikendalikan olehnya adalah di atas keputusan dan pilihannya sendiri, dan ini termasuklah kes saman difailkan Peguam Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz berhubung pengampunan penuh diberikan terhadap Anwar. Kes tersebut dan keputusan Hanif untuk menjadi peguam di dalam kes tersebut tidak ada kena-mengena sama sekali dengan Mahathir. Menurut kenyataan tersebut, Hanif mewakili Khairul Azam yang memfailkan saman pada 26 Februari lalu untuk mengenepikan pengampunan diraja terhadap Anwar berkaitan sabitan terhadap kes liwat. Ketika perbicaraan, Hanif berkata lembaga pengampunan memberikan nasihat yang salah bahawa pengampunan turut meliputi sabitan liwat. Peguam veteran itu menggesa mahkamah mendengar saman utama untuk menilai penghujahan berkenaan sejumlah isu yang boleh dibicarakan berkenaan perkara tersebut. Menurutnya, ia termasuklah dakwaan lembaga pengampunan yang dibentuk secara tidak betul serta nasihat salah berkaitan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam memberikan pengampunan. Hanif menegaskan permohonan anak guamnya bukan untuk mencabar kuasa Agong dalam memberi pengampunan, tetapi berkenaan nasihat salah lembaga pengampunan terhadap bidang kuasa Agong menurut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan itu menyebut yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tuda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau yang di-Pertua Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Peguam kanan Persekutuan Natrah Idris yang mewakili lembaga pengampunan pula berkata Agong menggunakan kuasanya seperti yang diperuntukkan dalam perkara tersebut dengan betul. Dia kemudian memohon tambahan masa untuk menyediakan pengujahan yang lebih mendalam berkenaan kuasa Agong dalam memberi pengampunan. Mahkamah membenarkan permohonan itu. Peguam Anwar J. Lela pula dalam hujahannya berkata permohonan pembatalan perlu dibenarkan memandangkan plaintiff tiada locus standi atau kedudukan di sisi undang-undang untuk meneruskan tindakannya. Tuntutan saman plaintiff adalah remeh, mengaibkan serta suatu penyalahgunaan proses mahkamah, katanya seperti dipetik bernama. Mahkamah Tinggi menetapkan 21 September ini untuk keputusan berhubung permohonan pembatalan saman tersebut. Mahkamah juga menetapkan 21 Ogos ini untuk Peguam Lembaga Pengampunan dan Anwar memfailkan hujahan bertulis lanjut berhubung bidang kuasa Agong menurut perlembagaan dalam memberi pengampunan dan berkenaan sama ada lembaga pengampunan dibentuk secara betul atau tidak. Selepas kumpulan Muhammad Azmin Ali dilaporkan akan menyertai bersatu secara rasmi pada 22 Ogos ini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zarkashi mempersoalkan kemampuan mereka meraih sokongan sama seperti ketika pilihan raya umum yang lalu. Katanya, dengan menyertai bersatu, Azmin akhirnya menunjukkan wajah sebenar, sedangkan Azmin sebenarnya lebih beruntung ketika wajahnya tidak jelas. Sebagai contoh, Puan mengimbau bagaimana ketika bersama Pakatan Harapan, Azmin yang tidak saluan dengan partinya, PKR, masih mendapat 4 jawatan menteri, sedangkan penyokong Pro Anwar hanya mendapat 3 jawatan menteri. Begitu juga kata Puan, semasa pemerintahan Perikatan Nasional, Azmin dilantik menjadi Menteri Kanan walaupun tidak mempunyai sebarang parti. Azmin nampaknya sentiasa untung bila wajahnya tidak jelas. Tetapi apabila menyertai bersatu, barulah wajah Azmin nampak jelas. Cuma bila wajah sudah jelas, bolehkah Azmin menang lagi di Gombak? Setelah menyertai bersatu, bukan mudah bagi Azmin dan kumpulannya meraih sokongan solid atau padu orang Cina seperti di PRU 13 dan 14, katanya. Untuk rekod, Azmin adalah penyandang kerusi Parlimen Gombak selama 3 penggal. Pada PRU 2018, Azmin menang di Gombak dengan majoriti 48,721 undi
dalam pertarungan 3 penjuru menentang UMNO Barisan Nasional dan PAS. Bersatu yang ditubuhkan 4 tahun lalu belum pernah teruji di kerusi Gombak. Gombak adalah kerusi majoriti Melayu dengan seramai 77% pengundi Melayu, manakala pengundi Cina dan India masing-masing sekitar 11% pengundi. Selain Gombak, Azmin juga menang kerusi Dun Bukit Antarabangsa yang terletak di kawasan Parlimen Gombak sejak PRU 2008. Kata Puat, penyertaan kumpulan Azmin ke dalam Bersatu akan menjadikan Bersatu mempunyai 2 orang Menteri Kanan. Selain Azmin, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melantik Muhammad Razif Majidin dari Bersatu, Ismail Sabri Yaakob dari UMNO Barisan Nasional dan Fadilah Yusof dari GPS sebagai Menteri Kanan, masing-masing mengendalikan kluster pendidikan dan sumber manusia, keselamatan dan infrastruktur. Beberapa hari lalu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin dilaporkan berkata, kumpulan Azmin seramai 10 ahli parlimen bekas PKR akan secara rasmi menyertai Bersatu pada 22 Ogos ini. Kita cuma sebahagian daripada Bersatu. Sebab itu di parlimen, kami diletakkan sebagai ahli Bersatu. Ini cuma formaliti yang belum dibuat oleh kami. Pada 22 Ogos akan ada majlis besar untuk umumkan penyertaan kami dalam Bersatu, katanya di petik Harian Metro. Pada 7 Ogos, Ahli Parlimen Santara Kumar memberitahu media yang dia sudah menyertai Bersatu atas kerelaannya sendiri. Bekas Ahli Parlimen PKR lain yang akan menyertai Bersatu ialah Saifuddin Abdullah Indra Mahkota, Kamarudin Jaafar Bandar Tun Razak, Mansur Osman Nibong Tebal, Rashid Hasnun Batu Pahat, Ali Biju Saratok dan Willy Mongin Puncak Borneo. Kata Puat, menyertai Bersatu bermakna Azmin akan menyertai Muafakat Nasional bersama UMNO, Barisan Nasional dan PAS. Justru nasihatnya buat Azmin, masuk kandang kami mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Jangan nak mengaum pula macam harimau. Rakyat nampak wajah sebenar Azmin. Ketua Polis Negara sahaja yang kata wajah Azmin masih kabur, katanya tanpa mengulas kenyataannya itu. Puat dipercayai merujuk sebuah kes video intim yang dikaitkan dengan Azmin tahun lalu. Polis kemudian menghantar klip video berkenaan untuk dianalisis oleh pakar forensik digital di Amerika Syarikat. Peguam negara memutuskan tiada pertuduhan dibuat atas alasan pakar gagal mengenal pasti individu dalam video berkenaan kerana resolusi rendah. Sementara polis berkata kes itu bukan ditutup tetapi menunggu sekiranya terdapat sebarang bukti baru. Tindakan Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menerusi surat berkeliling yang menyenarai hitamkan Nation of Women atau NOW daripada disertai ahli-ahli parti didakwa satu penindasan demokrasi dan hak berpersatuan. Ketua Penerangan NOW, Syarul Iman Rina Abu Samah dalam kenyataan mendakwa tindakan itu mencerminkan perjuangan semasa dalam PKR hanyalah semata-mata untuk agenda menaikkan presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amat malang sekali bila ada parti politik yang kononnya pendukung reformasi melarang ahli-ahli terlibat dengan badan bukan kerajaan semata-mata kerana ianya diketuai oleh bekas pimpinan PKR sendiri. Bagi saya PAS is PAS, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambah Syarul Ima, ia adalah satu tindakan terdesak PKR sehingga terpaksa mengambil langkah kuku besi, penakut dan menafikan hak ahli parti untuk berpersatuan. Beliau turut mempersoalkan kenapa PKR begitu paranoid dengan kemunculan NOW yang pada dasarnya hanyalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang menjalankan kerja-kerja kebajikan dan memperjuangkan keperluan wanita dan suara rakyat biasa. Beliau dengan nada kecewa menyoal sama ada PKR tidak yakin dengan sokongan dan ketaatan ahli-ahli sendiri terhadap parti sehingga terpaksa melaksanakan tindakan sedemikian. Syarul Imarina menjelaskan bahawa pertubuhan NOW dibina dengan asas yang suci dan niat yang murni dan tidak seharusnya menjadikan bahan politik. Menurut beliau, PKR sepatutnya meraihkan demokrasi dan hak kebebasan bersuara dan ekspresi. Namun arahan Saifuddin yang menjadikan PKR satu parti yang cakap tak serupa bikin. Depan cakap lain, belakang buat lain dan benda sepatutnya jadi lain. Lagipun apa yang ahli PKR dapat dalam berjuang 20 tahun hanya semata-mata nak mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Bila ahli menyokong Anwar susah, sekalipun tak diendahkannya, berapa kali semua ahli PKR merasai perkara yang sama. Kita hidup bermasyarakat, harus bantu-membantu dan bergaul baik antara satu sama lain, bukan menyusahkan orang yang sudah lama susah, ujarnya. Malah kata Syarul Imarina, semua pihak harus bersikap move on dan berjiwa rakyat sambil mengakui zaman sekarang sudah berbeza. Sekarang zaman berbeza, sekarang zaman COVID-19. Kita patut memilih mana-mana pemimpin yang turun padang hiraukan hal rakyat, bukan asyik nak gunakan rakyat jadi senjata untuk kepentingan diri. Ini adalah nasihat saya kepada Saifuddin, iaitu
berhenti jadi pendengki, berubahlah jadi pemimpin yang berusaha membantu rakyat. Sekurang-kurangnya cuba dari tak ada usaha langsung. Dan saya ingatkan kembali, anda diangkat untuk tujuan itu. Apa guna jadi pemimpin yang dipilih jika amanah yang wajib dibawa sentiasa diketepikan, tegasnya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT PPBM Muhammad Rezwan Yusof berkata beliau tidak menolak kemungkinan parti baru Dr. Mahathir Mohamad Pejuang berganding bahu dengan parti itu dan barisan politik yang lain pada masa hadapan. Beliau berkata PPBM fokus kepada peningkatan integriti serta penegakan kedaulatan undang-undang dan menyifatkan parti itu dan Pejuang mempunyai misi yang sama tetapi mengambil jalan berbeza. Jika Pejuang mempunyai misi yang sama, saya tidak akan terkejut jika mereka juga menyertai kami sebagai sebahagian gabungan besar pada masa depan. Kamu tidak akan tahu, itu pandangan saya, katanya dalam sidang media di lobi Parlimen. PPBM bersetuju untuk menyertai Muafakat Nasional, gabungan yang mengeratkan UMNO dan PAS yang Rezwan merujuknya sebagai gabungan besar. Perikatan itu diumumkan selepas 3 hari Mahathir mengumumkan Pejuang sebagai nama parti baru beliau. Mahathir mengumumkan penubuhan parti baru itu pada 7 Ogos dan berkata ia perlu melawan rasuah kerana parti Melayu lain menyeleweng daripada perjuangan asal mereka. Beliau berkata parti baru itu akan kekal sebagai blok bebas tetapi akan berganding bahu dengan parti lain selepas pilihan raya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.